Assalamualaikum dan selamat petang kepada rakan-rakan sahabat guru yang bersama-sama menyaksikan program pada petang ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru sekalian, kita sedang berada dalam satu program yang dikenali sebagai program memperkasa KSSM Daerah Kuala Pilah tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menetapkan bahawa setiap murid perlu mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Oleh itu, murid berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak hadir ke sekolah. Melihat kepada fenomena yang berlaku kini, penularan wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dapat dijalankan secara bersemuka. Pandemik COVID-19 telah memberi implikasi besar kepada semua kerana fenomena ini bukan sahaja menimbulkan kegelisahan tetapi turut meruntuhkan kebiasaan yang menjadi amalan harian dalam semua aspek kehidupan. Oleh sebab itu, peringatan dan seruan supaya semua pihak bersedia dengan kebiasaan baharu semakin ketara. Kemelut pandemik COVID-19 telah menyebabkan dua fenomena berlaku dalam ekosistem persekolahan kita. Pertama, kejutan budaya belajar. Dan yang kedua ialah kelumpuhan sistem sokongan. Semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ini, murid, guru, pemimpin pendidikan dan ibu bapa tertekan dan terkesan langsung dengan kedua-dua fenomena ini. Perasaan bercampur bau ini semakin kritikal apabila berlakunya fenomena yang dinamakan sebagai kelumpuhan sistem sokongan. Kelumpuhan sistem sokongan ini bukan bermaksud ketiadaan sistem sokongan tetapi sistem sokongan lazim yang lama tidak lagi sesuai dan tidak lagi memenuhi keperluan bagi menangani dan menghadapi pengalaman baru, kejutan budaya belajar yang dialami oleh guru, murid dan ibu bapa. Umpamanya, murid tidak dapat sokongan belajar yang sesuai apabila mereka tidak tahu bagaimana mengamalkan self-direct learning. Guru pula tidak mendapat sokongan yang sesuai untuk mereka menyediakan digital learning kepada murid-murid mereka. Ibu bapa pula terkial-kial untuk mendapatkan sokongan bagi membantu mereka mengawasi anak-anak mereka belajar tanpa hadir ke sekolah. Kesan utama kedua-dua fenomena berlaku tersebut ialah budaya belajar dan kelumpuhan sistem sokongan ini memberi kesan kepada sosioekonomi murid dan menyebabkan kualiti pembelajaran murid dan jurang pembelajaran antara murid sukar dikawal. Apatah lagi jika keadaan ini berpanjangan. Oleh itu, untuk kita dapat menyerap kejutan budaya belajar ini serta memulihkan dan menyediakan sokongan yang berfungsi sesuai dengan keperluan, dalam konteks ini flipped learning space adalah alternatif yang ada. Pelbagai usaha perlu dilaksanakan oleh pelbagai pihak bagi memastikan flipped learning space dapat dilaksanakan sebagai sokongan untuk sama-sama berjuang mempersiapkan segenap lapisan warga pendidikan khususnya murid untuk berhadapan dengan norma baharu dunia pendidikan. Baiklah hadirin sekalian, program pada petang ini merupakan satu daripada usaha yang dilaksanakan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah untuk membantu memantapkan pemahaman dalam kalangan guru khususnya guru-guru dalam daerah Kuala Pilah
terhadap kurikulum standard sekolah menengah atau juga dikenali sebagai KSSM. Untuk makluman rakan-rakan guru yang menyaksikan perkongsian pada hari ini, KSSM telah dilaksanakan secara berperingkat bermula dari tahun 2017 ketika pelajar ini berada di tingkatan 1. Pelaksanaan KSSM bertujuan untuk menjadikan kurikulum kebangsaan lebih holistik dan relevan. Kini pada tahun 2021, kumpulan pertama murid yang mengikuti KSSM akan berhadapan dengan pentaksiran peringkat kebangsaan iaitu peperiksaan sijil pelajaran Malaysia atau SPM. Dalam memperkasa KSSM, peringkat daerah Kuala Pilah tahun 2021 ini akan dilaksanakan beberapa siri dan peringkat perkongsian. Pada fasa pertama, program ini akan memberi fokus kepada dua mata pelajaran wajib lulus di peringkat SPM iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Jadi, untuk siri kedua ini, perkongsian untuk mata pelajaran sejarah akan dilaksanakan oleh Cikgu Emma Eliani binti Muhammad Johar yang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Abdul Samad Tanjung Ipoh. Beliau merupakan jurulatih utama KSSM Sejarah Sekolah Menengah. Jadi tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya serahkan pelaksanaan program pada petang ini kepada Cikgu Emma Eliani binti Muhammad Johar. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih pada Puan Dr. Nohana. Hari ini saya Cikgu Emaliani binti Muhammad Johar daripada SMK Datuk Abdul Samad. Saya akan berkongsi sedikit perkongsian berkaitan dengan format instrumen peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM mulai tahun 2021 iaitu mengikut format sifatan yang terbaru yang kita panggil dia sebagai KSSM. KSSM ataupun lebih kita kenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Menengah yang menggantikan KBSM, dan ada satu mata pelajaran pada hari ini yang akan saya kongsikan ialah mata pelajaran sejarah, iaitu kodnya ialah 1249 yang merupakan antara mata pelajaran yang wajib lulus dalam peperiksaan SPM. Tahun 2021 ini merupakan tahun pertama bagi pelajar yang akan menduduki SPM mengikut sukatan KSSM yang telah bermula sejak tahun 2017 iaitu bagi pelajar Form 1, dan tahun 2021 mereka telah berada dalam tingkatan 5. Bagi mata pelajaran sejarah SPM, format kita masih sama, iaitu kita ada kertas 1 dan kertas 2. Cuma di sini dah tak ada lagi untuk kertas 3. Jenis instrumen adalah ujian bertulis, iaitu terdiri daripada objektif aneka pilihan kalau kita tengok untuk kertas 1. Dan kemudian bilangan soalan untuk kertas 1 ada 40 soalan dan pelajar perlu menjawab semua soalan. Dan kalau kita tengok daripada 40 soalan ini, akan ada 20 soalan untuk tingkatan 4 dan 20 soalan lagi untuk tingkatan 5. Dan kemudian jenis ataupun bentuk soalan adalah aneka pilihan, antara 36 hingga 38 soalan terdiri daripada aneka pilihan. Dan kita ada satu lagi yang dipanggil sebagai aneka pelengkap atau gabungan, iaitu terdiri mungkin dalam 2 ataupun 4 soalan. Jumlah markah 40 markah, iaitu konstruk kita ada 4. Satu, mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. Tempoh ujian masih sama, iaitu 1 jam.
yang merangkumi cakupan konteks standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang berada dalam dokumen standard kurikulum dan pentafsiran atau lebih kita kenalinya sebagai DSKP, KSSM tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Aras kesukaran masih sama iaitu aras rendah 5, aras sederhana 3, aras tinggi 2 iaitu 5:3:2 dan kaedah penskoran kita adalah dikotomos iaitu satu jawapan betul pelajar akan dapat markah. Okey, untuk kertas 2 pun sama ujian bertulis iaitu kita ada 2 item yang satu lagi adalah subjektif respon terbuka. Dan bilangan soalan kita tengok dia ada 2 bahagian iaitu bahagian A yang terdiri daripada 4 soalan respon terhad yang ada 40 markah. Kalau kita tengok cadangan masa untuk menjawab bahagian A adalah 60 minit iaitu soalan 1 dan juga soalan 2 adalah untuk topik tingkatan 4 manakala soalan 3 dan juga soalan 4 adalah untuk topik tingkatan 5 dan setiap soalan akan ada 10 markah. Jadi kalau pelajar jawab betul semua 4 soalan, pelajar akan dapat 40 markah. Dan setiap soalan mempunyai ceraian sama ada A, B, C ataupun A mungkin ada I Roman 1, I Roman 2. Okay. Ini adalah bentuk soalan untuk bahagian A. Kemudian kita ada subjektif respon terbuka 60 markah. Ini adalah untuk bahagian B. Cadangan masa untuk menjawab adalah 90 minit. Dan kita ada 5 soalan respon terbuka. Dulu kita ada 7 soalan, sekarang kita ada 5 soalan respon terbuka di mana setiap satu soalan ada 20 markah dan setiap soalan juga mempunyai ceraian. Tetapi pelajar tak perlu jawab 5 soalan ni, pelajar hanya pilih 3 soalan saja dan dia akan merangkumi topik tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Mungkin 3 tingkatan 4, mungkin 3 soalan lagi daripada topik tingkatan 5 ataupun dia terbalik. Mungkin 3 daripada topik tingkatan 5 dan 2 lagi daripada topik tingkatan 4. Okay, ini adalah contoh soalan bagi bahagian B. Okay. Jumlah markah untuk kertas 2 adalah 100 markah dan konstruknya adalah sama seperti kertas 1, cuma kita ada tambah satu lagi iaitu menilai dan juga mencipta. Tempoh ujian adalah 2 jam 30 minit, cakupan kontes mengikut DSKP dan aras kesukaran 532 dan kaedah penskoran kita ada 2, satu adalah analitik, satu lagi adalah holistik. Mungkin ada beberapa persoalan bermain di fikiran tentang format yang baru untuk sejarah. Okay. Bagaimanakah pembinaan soalan tersebut ditentukan? Okay. Pembinaan soalan ditentukan dengan merujuk DSKP. Jadi panduan guru adalah DSKP, panduan untuk soalan bagi pelajar juga adalah DSKP. Ini adalah DSKP untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, untuk tingkatan 4, tema kita ada 2 tema untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5, iaitu tingkatan 4 ada 1 tema dan tingkatan 5 ada 1 tema. Untuk tingkatan 4, tema kita 9, 10 dan juga 11. Dan setiap tajuk ini pula dia akan pergi kepada standard kandungan, iaitu standard kandungan untuk tajuk 9, kalau tengok kat sini ada 3, tajuk 10 dia ada 5, tajuk 11 dia ada 4. Okay. Dan kemudian kita tengok dekat sini, dia berada dalam buku teks sejarah dalam bab 1, bab 2, bab 2, bab 3. Jadi kita ada 10 bab yang akan kita belajar untuk menguasai topik bagi tingkatan 4. Okay. Bagi tingkatan 5, tema kita adalah Malaysia dan masa hadapan.
So kita berada dalam tajuk 12, tajuk 13, tajuk 14 dan juga tajuk 15. Dan kalau kita lihat dekat sini standard kandungan dia ada 4 untuk tajuk 12 dan kemudian 2 untuk tajuk 13 dan 14 ada 2 tajuk dan 15 ada 3 tajuk dan bab dia berada di tepi ni. Dan kalau kita tengok dekat tajuk 12, dia berada dalam buku teks bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Jadi tingkatan 5 kita juga ada 10 bab. Jadi ada 10 bab tingkatan 4 dan ada 10 bab untuk tingkatan 5 dalam buku teks yang dipecahkan mengikut standard kandungan dan tajuk tersebut. Okay, adakah penskoran berdasarkan analytical ataupun holistik? Okay, penskoran ada 2 bentuk penskoran. Satu adalah analytical iaitu respon tertutup. Okay, itu untuk soalan struktur. Dia akan gunakan respon tertutup. Dan kemudian kita juga ada penskoran secara holistik iaitu respon terbuka dan juga soalan kebat, iaitu pelajar akan dinilai mengikut aras masing-masing dan di sini pengetahuan pelajar akan dinilai dan pelajar akan dapat markah mengikut jawapan mana-mana yang munasabah. Analytical kita akan mengikut jawapan mengikut fakta yang diberikan berdasarkan panduan yang ada dalam buku teks. Okay, apakah wajaran kertas SPM, sejarah SPM? Okay, kalau kita tengok KBSM, dia ada wajaran kertas 1 30%, kertas 2 50%, kertas 3 20%. Tetapi untuk format KSSM, dah tiada lagi wajaran seperti format lama. Pengiraannya ialah kertas 1 pelajar betul 40 markah, so pelajar akan dapat 40 markah dan kertas 2 dia jawab bahagian A 4 soalan, bahagian B 3 soalan, dia akan dapat 100 markah jika dia betul. So kita akan tambahkan kertas 1, markah kertas 1 dan markah kertas 2 kita akan bahagikan dengan 140 darab dengan 100. Jadi markah dia adalah mengikut jumlah yang betul didarabkan dengan 100. Okay. Berapa bilangan markah untuk murid lulus sejarah? Yang ini sangat penting dan cikgu-cikgu bertanya-tanya sebab sekarang ni tengok kita dah tak ada lagi kertas 3 yang nak bantu 20% dalam tangan pelajar. Jadi bila kita ada kertas 1 dan kertas 2 saja dan kemudian cara pengiraan pun dah tak ada wajaran. Jadi bagaimana kita nak bantu, kita nak tahu bilangan markah untuk pandu kepada kita dan murid yang mereka ni tahu jawapan yang betul itu nanti mereka akan lulus. Okay. Ini adalah jadual panduan bagaimana kita nak tahu pelajar akan mendapat markah ataupun grade lulus. Kalau ikutkan pelajar dia mesti dapat jawapan betul, bilangan betul dia adalah 56 sehingga 63. So bila bilangkan betul pelajar 56 sehingga 63, markah yang pelajar perolehi 40 sehingga 44, so pelajar dah berada dalam grade E. Okay, bilangan betul ni maksudnya ialah kita akan tambah bilangan betul kertas 1 dan juga bilangan betul kertas 2. Contohnya, okay, kalau pelajar dapat markah betul kertas 1, minimum dia 16 yang betul daripada 40 dan kertas 2 dia minimum dia betul 40, so dia akan dapat berada dalam 56. So pelajar dah lulus iaitu grade E. Dan ini adalah panduan untuk sehingga pelajar dapat A+. Mengapakah hanya 5 soalan dikemukakan dalam kertas 2 di bahagian B berbanding 7 soalan sebelum ni? Okey, kita tengok balik semula, tema telah berkurangan iaitu kalau KBSM dulu tema kita ada 6 tema tapi untuk KSSM kita hanya ada 2 tema saja iaitu satu tema untuk tingkatan 4 dan satu tema lagi untuk tingkatan 5. Yang kedua, subtopik juga kurang iaitu 7 subtopik iaitu 3 di tingkatan 4
5. Jadi sebab itulah soalan bukan lagi ada 7 soalan tapi soalan ada 5 soalan. Pertama disebabkan tema, yang kedua disebabkan kita punya subtopik. Okey, ni untuk pemahaman dulu apa dia. Tema untuk tingkatan 4 kita hanya ada satu saja tema iaitu pembinaan negara dan tajuk kita hanya ada 3 saja tajuk. Tapi pecahan tajuk tersebut ada banyaklah dekat sini bab 1, bab 2, bab 2 sampai bab 10. Okey. Untuk tingkatan 5 kita ada satu lagi tema, so Malaysia dan masa hadapan. So kita ada 4 saja tajuk iaitu tajuk 12, 13, 14 dan juga 15. Tapi dalam buku teks kita ada pecahan lagi untuk standard kandungan dia iaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sehinggalah bab 10. Sebab soalan dia akan ikut tajuk berdasarkan tema. Jadi kita akan ada 7 soalan. Okay, sekarang bagaimana kertas 2 boleh bantu calon lulus? Sebab kita tengok dah tak ada wajaran, so bagaimana kita nak bantu kertas 2 ni boleh bantu calon untuk lulus. Kalau kita tengok tadi, tema kita tingkatan 4 kita ada pembinaan negara. Jadi kita ada 3 tajuk. Memang nampak 3 tajuk tapi sebenarnya kita ada 10 bab. Okay, macam mana kita nak pastikan pelajar dapat menguasai kertas 2? Jadi setiap tajuk itu akan keluar satu soalan. Jadi kalau kita nak ajar pelajar, kita tengok mana satu tajuk yang agak mudah dan juga sedikit untuk kita sekurang-kurangnya pelajar boleh lulus. Sekarang kita cerita untuk lulus. Jadi mungkin tajuk 9. Jadi, ataupun tajuk yang paling mudah, mungkin tajuk 11 sebab cerita tentang kemerdekaan, pilihan raya dan juga pemasyuran kemerdekaan. So pelajar boleh jawab soalan dekat situ sebab dia dah ada general knowledge dia dekat situ berkaitan dengan kemerdekaan negara. Okey, untuk tingkatan 5 pula, kita ada tema iaitu Malaysia dan juga masa hadapan. So kita ada 4 tajuk dekat situ. Pengukuhan kedaulatan negara, pembentukan Malaysia, kemakmuran negara, Malaysia dalam pesada dunia. Jadi kat mana yang kita mungkin boleh bantu pelajar atau kita boleh tekankan tajuk untuk yang mudah untuk pelajar lihat, mungkin tajuk 13 atau tajuk 14. Ataupun mungkin guru nak tekankan tajuk 12. Bahagian manakah dalam kertas 2 sejarah SPM 2021 yang dapat membantu calon dan murid lulus? Untuk sejarah, pelajar wajib lulus. Kalau tak lulus, pelajar tidak akan mendapat CJ SPM. Okey, kita akan lihat soalan kebat. Soalan kebat akan bantu pelajar untuk lulus. Iaitu soalan kebat akan berada pada ceraian C. Soalan C bagi setiap soalan. Okey, kita tengok. Okey, bahagian A kita ada 4 soalan iaitu 2 soalan tingkatan 4 dengan 2 soalan lagi tingkatan 5. So dia akan ada pembahagian ceraian soalan A, soalan B, soalan C. Soalan C itu adalah soalan kebat. Jadi soalan kebat selalunya akan ada 4 markah. So bila pelajar jawab soalan kebat, dia akan jawab secara munasabah ataupun kita gunakan kaedah rubrik ataupun analitikal, itu bergantung kepada format pemeriksaan. Jadi bila pelajar jawab 4 soalan, yang pelajar hanya jawab C saja, so pelajar akan dapat 4 markah setiap soalan. Jadi jumlah betul soalan adalah 16 markah. Okay. Untuk bahagian B, pelajar akan jawab 3 soalan. Dan setiap soalan tu sama macam bahagian A, akan ada ceraian soalan A, B, C atau A, B, C, D dan soalan kebat akan ada 8 markah. Jadi pelajar jawab secara munasabah, pelajar akan dapat markah dan jika pelajar jawab betul ketiga-tiga soalan kebat, 8 markah, kita darab dengan 3, so pelajar akan dapat 24 markah. So jumlah pelajar jika hanya pelajar menjawab soalan kebat saja, pelajar dah berada dalam tangan dia 40 markah. Iaitu 16 untuk bahagian A, 24 untuk bahagian B. Okey. Jadi pelajar akan berada dalam sekurang-kurangnya grade A. 40 markah. Tadi kalau kertas 1 pelajar jawab betul 16, pelajar jawab betul untuk kertas 2 dia 40, soalan kebat tadi pelajar dah berada 56
markah betul dan markah pelajar berada dalam 40 markah. So pelajar berada dalam grade E. Okey. Ini adalah contoh soalan K4. Macam mana kita nak bantu pelajar supaya pelajar boleh dapat jawapan untuk soalan K4. Okey, satu, pelajar perlu jawab mengikut fakta, huraian, contoh, inference, kesimpulan kecil. Okey, jadi bila pelajar nyatakan fakta, pelajar huraikan, pelajar bagi contoh, pelajar bagi inference, so pelajar akan dapat full mark paling kurang 4 markah. Yang kedua, apa tips yang kita nak bantu pelajar ialah gambar. Kalau kita tengok soalan ni ada gambar. Okey, soalan yang pertama, gambar berikut berkaitan dengan peristiwa rundingan baling. Dan kemudian dia bagi gambar iaitu tentang peristiwa rundingan baling. Dan kemudian kita tengok soalan A. Dia kata nyatakan pihak yang terlibat dalam rundingan tersebut. Di sini sebenarnya dia dah bagi clue kepada pelajar siapa yang berada dalam gambar ni, siapa watak-watak yang berada dalam gambar ni, dan pelajar nyatakan 2 orang yang berada dalam gambar ni dengan betul. So pelajar dah dapat 2 markah. Dekat sini dia bagi kita satu clue supaya pelajar mudah untuk jawab. Okey, contoh pelajar jawab Cimpeng ataupun pelajar tengok gambar Tengku Abdul Rahman. Okey. Dan yang lain Rashid Maidin, okay, Chin Tian dan juga Tan Cheng Lock. Selalunya mungkin pelajar dia akan kenal satu Cimpeng, yang kedua adalah Perdana Menteri kita lah, iaitu Tengku Abdul Rahman. Jadi secara otomatik daripada gambar dia akan bantu pelajar dan pelajar dapat 2 markah. Okey, yang ketiga, kita tengok rajah berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu. Okay, tengok rajah akan membantu pelajar untuk menjawab soalan. Contoh A, berdasarkan rajah di atas, jelaskan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okay, dia dah bagi dekat atas untuk panduan kepada pelajar. Iaitu dia dah bagi dah sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Cuma sekarang dia kena jelaskan setiap fungsi dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pelajar mungkin dia tahu apa fungsi bendahara, apa peranan penghulu bendahari, apa peranan temenggong, apa peranan laksmana dan apa nama sistem pentadbiran ni. Jadi pelajar dah boleh dapat markah. Okey. Untuk maklumat yang lebih lanjut dan juga panduan kepada guru-guru boleh rujuk pada buku format pentafsiran mulai tahun 2021 dalam bentuk soft copy yang memang telah dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan sebagai panduan kepada guru-guru untuk memberi panduan kepada anak-anak murid supaya nampak macam mana bentuk format dan juga soalan supaya pelajar-pelajar sekurang-kurangnya boleh lulus dan mungkin pelajar kita akan cemerlang untuk batch pertama KSSM. Okey. Itu saja. Saya harap perkongsian hari ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Terima kasih juga diucapkan kepada PTD Kuala Belah atas inisiatif pihak PTD untuk meningkatkan pencapaian sekolah terutama untuk guru-guru dan anak-anak daerah Kuala Belah dan yang merupakan batch pertama yang akan menduduki SPM untuk format KSSM tahun 2021. Dan saya juga ingin memohon maaf atas kekurangan untuk berkongsi info berkaitan instrumen peperiksaan SPM bagi mata pelajaran sejarah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkatakan sejarah teguhkan FTD. Terima kasih Cikgu Emma Aliani. Demikianlah perkongsian yang dibuat oleh Cikgu Emma Aliani binti Muhammad Johar berkaitan format kurikulum baru KSSM bagi mata pelajaran sejarah. Diharapkan perkongsian yang telah dibuat tadi akan membantu pemahaman rakan-rakan guru dan seterusnya akan membantu pula memudahkan pemahaman anak didik di sekolah masing-masing. Baiklah, rakan-rakan guru, setakat ini dahulu perkongsian untuk siri kali ini. Kita akan bertemu lagi pada siri seterusnya.
Sehingga bertemu lagi, kami mendoakan seluruh warga pendidikan khususnya di daerah Kuala Pilah agar sentiasa bersemangat untuk meneruskan perjuangan dalam melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Sekian, sehingga berjumpa lagi pada siri seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.